akan barang yang tiada makna, meninggalkan barang yang tak ada makna, yang tak ada langsung apa-apa. Duk cerita benda yang bukan-bukan. Orang yang duk cerita benda yang tak ada makna, orang yang cerita benda yang tak ada maksud apa-apa, orang ini belum sempurna Islamnya, tuan-tuan. Duk cerita benda merapu. Saya sebut pada tuan-tuan dulu tentang kisah seorang perempuan Cina. Tak silap saya, dia datang masa saya bagi kuliah di Masjid As-Sabirin. Ya, dia datang. Di sini pun datang. Di sini pun dia datang. Dia bukan Islam, dia datang kuliah kita. Masjid As-Sabirin pun datang, di sini pun datang. Tuan-tuan, saya sebut pada tuan-tuan, saya pergi ceramah di Johor pada bulan 2 yang lepas. Sepatutnya masa saya ceramah di Johor, saya nak jumpa dia sebab ada berita gembira, khabar gembira. Dengar-dengar ceritanya dia nak masuk Islam. Dia dengar CD saya sejak 3 tahun yang lepas. Ini 2011, masuk tahun keempat dia dengar CD saya. Tak silap saya, gambar dia ada dalam CD yang bertajuk Artis. Jadi tuan-tuan boleh cari CD lama, tajuk dia Artis. Gambar dia ada. Saya ceramah di Johor, dia datang kuliah subuh. Saya ceramah pagi, dia datang dalam surau, dia duduk depan sekali dalam surau. Orang semua pakat heran pada dia. Tak pakai tudung, pakai baju kurung, duduk kat depan sekali. Orang cuek dia. Di Masjid As-Sabirin orang cuek dia pasal dia tak sembahyang. Duduk kat kaki 5 kat tangga masjid. Tua tak sembahyang. Orang kata, mainlah sembahyang, makcik tu kata. Telekung ada kat dalam. Dia jawab, mau sembahyang apa? Saya bukan Islam. Kalau tak Islam, hamai apa saya apa? Dia jawab, saya mau dengar ceramah Ustaz Kazim. Tuan-tuan, saya dah sebut benda ni pada tuan-tuan dulu. Bila saya pergi ke Johor, dia sakit, dia tak boleh bangun. Anak dia beritahu, Ustaz, Umi tak dapat datang. Dia sakit pinggang, tak boleh bangun. Saya kata tak apalah, mudah-mudahan Allah rahmatkan dia dengan masukkan dia dalam Islam. Hari ni tak masuk, mungkin 2-3 hari lagi dia masuk. Seminggu lepas saya balik daripada Johor, anak dia telefon, Ustaz, mak saya akan masuk Islam pada malam ini 9:30 malam. Alhamdulillah, makbul juga doa kita. Jadi mak saya minta ustaz tolong bubuh nama Islam dia. Saya kata saya suka dengan nama Nur Hidayah. Dia balas balik mesej, dia kata, Ustaz, mak saya sangat suka dengan nama ini. Terima kasih Ustaz. Mak saya ucap terima kasih. 9:30 malam hari Ahad dia masuk Islam. Hari Jumaat Ahad, saya lupa, masuk Islam. 9:30 malam masuk Islam. Pukul 11 anak dia telefon, Ustaz, mak saya dikejarkan ke hospital. Sakit apa pula? Sakit pinggang dia, tak sedar diri Ustaz, pingsan, koma. Tuan-tuan bayangkan, 9:30 masuk Islam, pukul 11 malam koma. Duduk dalam hospital, doktor cek, doktor periksa, rupa-rupanya kanser pada buah pinggang dia. Tahap kritikal. Tak sedar berapa hari. Dalam tak sedar berapa hari itu, baru dia sedar. Dan bila dia sedar, jiran katil sebelah dia dengar dia jerit sakit. Cina ni sebut Allahu Akbar. Lepas tu doktor panggil keluarga dia, mak kamu, kami tak boleh buat apa dah, bawalah balik ke rumah. Pukul 3:30 buat balik ke rumah. Doktor suruh balik. Anak-anak ni balik, siapkan katil, beli tabung oksigen sendiri, standby kat rumah. Pergi ambil pula, pergi ambil, meninggal dah tuan-tuan. Seminggu je masuk Islam. Seminggu, hari pertama masuk Islam pukul 9:30 pagi, 9:30 malam masuk Islam. Pukul 11 malam koma. 4-5 hari koma. Sedar-sedar mati.
Sedar-sedar mati. Mana nak letak orang ni tuan-tuan? Bayangkan. Dia kata, ustaz, masa mak saya sedar, saya pakaikan telekung pada mak di hospital, di katil. Mak saya cakap, aku tak pernah rasa tenang macam mana tenangnya aku selepas masuk Islam. Selama ni tak apa dia rasa agama dia bukan Islam, bukan orang Islam. Tak apa dia rasa, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu apa sahabat-sahabat kita yang bukan Islam rasa, kita tak tahu. Mereka nampak je hidup senang, kaya, mewah, pakai suka mereka nak makan apa yang mereka nak makan. Kita tengok mereka seronok. Pada hakikat dia, apa sebenarnya yang mereka dapat? Mungkin mereka tak seronok, mungkin jiwa tak tenang, tapi lepas masuk Islam, dia kata tak pernah lagi dia rasa tenang setenang ini. Masya Allah. Jadi kalau kita yang dah Islam tak rasa tenang, ni pelik tuan-tuan. Nak pergi cari agama lain pula ni rasa pelik. Patut kita dah rasa tenang lah tuan-tuan. Jadi perempuan ini nama dia Eng Ah Seng, masuk Islam. Dan nama dia selepas Islam, nama dia Nur Hidayah. InsyaAllah kalau macam ni lah orang dia, InsyaAllah syurga lah tempat dia tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita ni tak tahu lagi macam mana. Saya ni duduk mengajar orang siang malam pagi petang, belum tentu lagi saya mati baik, belum tentu lagi saya mati dalam keadaan Allah redha. Sebab tu kita minta husnul khatimah dalam doa kita, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan salah satu cara nak minta mati baik ialah tolong jaga perkataan, tolong jaga mulut, tolong jaga lidah, tolong cakap baik-baik. InsyaAllah Allah jemput kita dalam keadaan baik. Baik, yang terakhir kita baca huraian hadis pertama. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah cakap yang mentertawakan orang itu banyak macam kelakuannya. Boleh dengan hikayat jenaka yang mentertawakan. Nak bagi orang gelak ni banyak. Satu, dengan jalan cerita, dengan jalan cerita bagi orang gelak. Yang kedua, boleh juga dengan hikayat bohong yang mentertawakan orang. Dan boleh juga dilakukan dengan kelakuan muka, membuat memek muka, herot, benyot, kenyit mata dan sebagainya. Maka semua cakap dan perbualan yang demikian ditegah oleh syarak. Bermula dalil yang menunjukkan tegahnya ialah satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki bercakap ia dengan satu percakapan yang tiada dilihatnya dengan dia, maka dia telah menerjunkan dirinya dengan sebab dia bercakap sesuatu yang dia tak nampak 70 kharif di dalam neraka. Apa maksud 70 kharif? 70 tahun dalam neraka. Satu perkataan yang kita tak nampak, satu perkataan yang kita tak tengok, kita sebut, kita kata, menyebabkan kita dihumban dalam neraka 70 tahun. Jadi tuan-tuan, tolong berhati-hati lepas ni. Nak dengar ceramah pun pilih-pilih guru. Jangan duk dengar ceramah yang penceramah tu sendiri pun tak tahu, dia sendiri pun tak tengok orang tu buat ataupun tidak. Dia duk cakap, dia sendiri pun tak tengok. Tuan-tuan duk hanguk-hanguk percaya. Tuan-tuan pun share dengan dia. Kalau dia 70 tahun dalam neraka, komang-komang kita setengah gamak. Sebab tu saya di sini, saya takkan cerita pasal orang benda yang saya tak tahu. Saya takut, saya mengada-adakan cerita. Saya hanya